Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamira Sufri. Berikut paparan utama malam ini. JASA dijenamakan semula sebagai JECOM. 20 projek naik taraf sekolah daif di Kota Belud diluluskan. Persidangan Dewan Rakyat hari ini dilanjutkan 1 jam hingga 3 petang. Usul mengenainya dikemuka Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Tauhidin Hassan. Tanpa mengambil kira usul Peraturan Mesyuarat 12.1 terdahulu, iaitu pada Khamis 5 November 2020, dan mengikut Peraturan 12.1, saya dengan ini memohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini, Rabu 25 November 2020, tidak akan ditangguhkan sehingga jam 3 petang ini. Usul itu disokong Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin. Sebelum ini, Datuk Tauhidin mengemukakan usul mencadangkan persidangan Dewan Rakyat pada Isnin 9 November hingga Selasa 15 Disember berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. Usul penangguhan itu dibuat menurut Peraturan Mesyuarat 12-1. Selain sesi soal-jawab, persidangan hari ini meneruskan penggulungan perbahasan peringkat dasar bagi Rang Undang-Undang Perbekalan 2021. Antara kementerian terlibat ialah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dewan kecoh seketika selepas Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mempersoalkan tindakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun, yang tidak memberi peluang kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin untuk menjawab isu penting semasa sesi penggulungan. Ini penjelasan Yang di-Pertua Dewan. Perbahasan dah tamat. Sekarang waktu apa tamat, orang bangun tak boleh jawab. Sekarang tak boleh soal apa yang tamat. Jangan tidak habis lagi. Pertua tak mau jawab. Isu penting. Saya tak setuju yang Pertua ambil sikap terlalu keras menghalang Ahli Muhammad membangkitkan isu penting. Saya bantah kali pertama dengan keras sebab saya fikir isu yang mungkin biarlah bagi ruang kepada Menteri jawab. 5 minit ekstra pun jadi masalah. Perbahasan dah tamat. Sekarang waktu winding up nombor 1. Pencerahan cuma mengikut peraturan mesyuarat. Pencerahan adalah cuma untuk penjelasan dan bukan untuk perbahasan lagi. Menteri tak bagi tanya soalan pun. Jadi perbahasan dah berlaku. Sekarang masa menjawab. Ya, sekarang masa menjawab. Kita beri peluang kepada menteri untuk menjawab. Mohon kalau bagi 5 minit. 5 minit boleh. Isu ini tolong penting. Tolong dengar saya boleh tak? Saya cakap ni. Kalau ada yang berhormat yang ingin mencelah untuk meminta penjelasan dan sekiranya dibenarkan oleh yang berhormat menteri, maka itu boleh dibuat. Kalau tidak dibenarkan, maka tidak boleh dibuat. Kalaupun dibenarkan, cuma untuk penjelasan, bukan perbahasan lagi. Perbahasan dah tamat. Menteri dah dengar semua perbahasan dan sekarang waktu menteri untuk menjawab. Itu caranya yang berhormat Port Dickson. Maaf, saya tak faham, saya faham. Kerajaan bersetuju untuk menjenamakan semula Jabatan Hal Ehwal Khas JASA sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM dengan peranan dan fungsi berbeza. Ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, matlamat JECOM adalah untuk mewujudkan komunikasi dua hala antara kerajaan dengan rakyat. Iaitu bagi menyampaikan maklumat kerajaan yang tepat, sahih dan bijaksana kepada rakyat dan mendengar suara serta maklum balas daripada rakyat. Kaedah yang digunakan ialah dengan cara membangunkan komuniti, khususnya di peringkat akar umbi yang mengamalkan budaya ilmu, berkemahiran digital dan menghayati makna dan fokus patriotisme dengan menggunakan pendekatan penghakupayaan komuniti. Mengulas lanjut, beliau berkata, fungsi JECOM juga berbeza dengan Jabatan Penerangan JAPEN. Pada masa ini, tugas utama JECOM adalah melaksanakan komunikasi strategik pembudayakan norma baharu pandemik COVID-19.
JAPAN pula memberi kefahaman mengenai sesuatu dasar, program dan inisiatif kerajaan dengan memberi keutamaan kepada komunikasi. Menjawab celahan Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Sezin mengenai dakwaan jabatan itu merupakan ejen penyebar propaganda, berikut adalah penjelasan Datuk Saifuddin. Dan saya bagi jaminan bahawa JECOM bukan mesin propaganda, Yang Berhormat. Bukan, not under my charge, dengan izin. Ya. Dan proses mengikut JPA ada kriteria dan kriteria utama would be IT savvy dengan izin. Dan saya bagi jaminan ketua pengarah dan timbalan ketua pengarah tidak akan dilantik daripada orang politik. Dia harus kombinasi profesional dan pegawai tadbir yang baik. Bagi jaminan bahawa Sasaran 70% rakyat Malaysia yang akan menerima vaksin COVID-19 pada suku pertama 2021 akan tertumpu kepada golongan dewasa untuk negara mencapai imuniti kelompok. Jelas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar, apabila imuniti kelompok berjaya dicapai, individu yang tidak menerima vaksin sukar mendapat jangkitan COVID-19. Berdasarkan kepada sasaran ini, pihak MOSTI telah menjalankan simulasi anggaran peruntukan yang diperlukan dengan mengambil kira jangkaan harga purata vaksin-vaksin yang sedang dibangunkan serta peratusan perolehan wajar bagi setiap satu jenis vaksin daripada pelbagai syarikat farmasutikal. Menerusi simulasi ini, anggaran jumlah yang diperlukan bagi memenuhi sasaran 70% populasi negara yang menerima vaksin COVID-19 adalah sekadar RM3 bilion Malaysia. Walaupun begitu, jumlah RM3 bilion ini masih lagi tertakluk kepada perubahan, memandangkan harga akhir vaksin yang akan diperolehi kelak masih di peringkat rundingan dan perbincangan. Buat masa ini, Malaysia tidak mempunyai fasiliti lengkap untuk pembuatan vaksin bagi kegunaan kesihatan manusia. Bagaimanapun, Majlis Sains Negara bersetuju mewujudkan pelan tindakan pembangunan vaksin negara. Objektifnya, menjadikan negara pengeluar vaksin manusia dalam tempoh 10 tahun. Pelan tindakan tersebut dijangka siap pada suku kedua 2021. Ini MOSTI juga telah menawarkan skim dana baru, iaitu MOSTI Combating COVID-19 Fund yang menggalakkan projek R&D dalam memerangi dan mengawal wabak COVID-19. MOSTI telah meluluskan satu projek menerusi tabung ini yang berjumlah 2.1 juta ringgit Malaysia kepada Universiti Malaya bagi pembangunan vaksin COVID-19. Sementara itu, Jawatan Kuasa Bebas bagi menilai vaksin COVID-19 ditubuhkan di bawah Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19. Ia dipengerusikan pakar epidemiologi Profesor Datuk Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud. Jawatan Kuasa Bebas itu turut disertai 9 anggota lain dengan kepakaran seperti virologi, imunologi molekular dan penyakit berjangkit. Ketika menjawab celahan Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng mengenai kriteria pemilihan negara dalam perolehan vaksin COVID-19, Khairi berkata, Kementerian sedang berbincang dengan syarikat dari pelbagai negara termasuk Amerika Syarikat, Rusia dan China untuk menentukan bilangan atau portfolio vaksin terbaik untuk Malaysia. Seperti negara-negara lain, kita akan ada portfolio vaksin. Ya, tidak ada negara yang mana akan beli daripada satu supplier. Ini adalah kerana tidak ada mana-mana syarikat farmasutikal yang akan dapat memenuhi 100% permintaan daripada satu negara. Sebab itu banyak negara dia akan memperolehi daripada pelbagai sumber ataupun pelbagai syarikat. Kita akan melihat kepada data klinikal dan kita akan melihat kepada contoh keberkesanan salah satu vaksin itu terhadap golongan warga emas.
Dewan juga dimaklumkan Kementerian Pengajian Tinggi bersetuju menaikkan had jumlah pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN daripada RM6,800 kepada RM8,000 bagi setiap semester kepada pelajar B40 melanjutkan program peringkat diploma di Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Menterinya, Datuk Seri Dr. Nurani Ahmad berkata, perkara itu tertakluk kepada simpanan bertakaful oleh IPTS berkenaan mulai tahun 2021. Pada masa yang sama, Kementerian juga bersetuju untuk meluaskan pemberian wang pendahuluan pinjaman PTPTN kepada pelajar IPTS dari keluarga B40 berdasarkan syarat kelayakan PTPTN mulai tahun 2021. Selain itu, Kementerian juga akan mengkaji cadangan pengecualian faedah pinjaman dan diskaun bayaran balik dalam tempoh moratorium selain memastikan kelestarian sumber kewangan PTPTN tidak terjejas untuk jangka masa panjang. Perkara itu masih dalam perbincangan dengan Kementerian Kewangan kerana sumber dana adalah daripada kementerian itu. Menjawab celahan Ahli Parlimen Tangga Batu, Rusnah Alwai, mengenai pemotongan belanjawan 2021 kepada Universiti Teknologi Mara UiTM sehingga mencecah RM130 juta, Datuk Seri Dr. Nuraini menjelaskan pengurangan hanya melibatkan RM3 juta atau 0.18%. Ia berikutan jumlah peruntukan mengurus yang diterima UiTM pada tahun 2020 sebanyak RM1.86 bilion adalah termasuk peruntukan untuk hospital UiTM. Tetapi bagi tahun 2021, peruntukan itu telah diasingkan. Secara keseluruhannya, peruntukan untuk UiTM tidak termasuk hospital UiTM pada tahun 2020 adalah sebanyak RM1.737 bilion. Manakala peruntukan untuk tahun 2021 pula adalah sebanyak RM 1.733 bilion, iaitu pengurangan sebanyak 3 juta. Saya ingin maklumkan bahawa pengurangan 3 juta ini akan ditampung oleh pihak kementerian melalui penjimatan dalaman yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Isu perumahan turut dibangkitkan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memaklumkan program perumahan rakyat PPR di bawah belanjawan 2021 berjumlah RM519.5 juta adalah bagi projek sambungan sedia ada. Menteri berkenaan Zuraida Kamarudin berkata peruntukan itu tidak melibatkan projek baharu. Dalam masa sama, terdapat 7 projek PPR sedang dibina di Kelantan. Ia merangkumi 4 projek PPR telah siap dibina melibatkan 2,568 unit rumah dan 3 projek masih dalam pembinaan. Mengenai isu moratorium, Zuraida menjelaskan jumlah pemberian moratorium yang diberikan oleh syarikat kredit komuniti kepada peminjam secara keseluruhan direkodkan lebih daripada RM20.3 juta yang melibatkan 22 syarikat kredit komuniti yang berkemampuan. Atas cadangan yang untuk menyelaraskan kawalan kredit komuniti ini, kami menyambut baik kerana kita telah membuat jawatankuasa yang insya-Allah dipimpin atau di-lead oleh MOF yang akan menyelaraskan ke semua peminjam-peminjam yang bukan di bawah perbankan, yang di bawah KPDNCP, PKT dan sebagainya untuk buat satu melalui akta kredit pengguna. Jadi yang ini insya-Allah akan cuba menyelaraskan semua atas surat satu agensi atau satu kementerian yang bertanggungjawab dan mudah untuk kawal selia, mudah untuk monitor dan sebagainya. 20 projek menaik taraf dan pembangunan semula bangunan daif sekolah di Kota Beluk Sabah telah diluluskan dengan peruntukan RM98.1 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Muslimin Yahaya berkata, skop projek menaik taraf dan pembinaan bangunan gantian itu merangkumi pembinaan bilik darjah, blok pentadbiran, asrama, rumah guru, dewan makan, pusat sumber serta bilik sains. Sehingga kini, 9 projek telah siap iaitu SK Kiau 1, SK Timbang, SK Kepasang,
SK Lasau Tintapon, SK Taburan, SK Rampayan Ulu, SK Taun Gusi, SK Saung Punggur dan SK Tempasuk 1. Selain daripada itu, 5 projek iaitu SK Tempasuk 2, SK Sayap, SK Pituru, SK Gensurai dan SK Trintidong sedang dalam fasa pembinaan. Manakala projek Netaraf dan pembangunan semula SK Sarang, SK Ulu Kukut, SK Podos, SK Ambung dan SK Nahaba sedang dalam proses perolehan. Bagi projek SK Dudar yang baharu diluluskan di bawah program pembangunan semula bangunan sekolah daif di Sabah tahun 2020, ia masih dalam proses reka bentuk dan penyediaan dokumen tender. Tender dijangka diiklankan pada akhir Disember 2020. Muslimin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisa Munirah Majlis. Sebanyak 31,661 unit rumah siap dibina tidak terjual dengan nilai mencecah RM20.03 bilion setakat Jun tahun ini. Jumlah itu meningkat 3.3% dalam bilangan dan 6.4% dalam nilai berbanding tempoh sama tahun lalu, iaitu 30,664 unit rumah bernilai RM18.82 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, Kementerian sedang melaksanakan beberapa inisiatif baharu termasuk kawal selia golongan pemaju bagi membendung isu lambakan rumah termasuk rumah baharu. KPKT sedang dalam merancang, insya-Allah dalam 2021 kita akan dapat membina satu sistem data raya, iaitu big data system yang mana akan membantu untuk memberikan angka-angka projection dan boleh memandu developer untuk merancangkan dia business model dan juga perancangan mereka dari segi pemilihan tempat dan sebagainya. Jadi selain itu, Kementerian juga akan membangunkan sistem pengurusan perumahan integrasi HIMS menggantikan sistem sedia ada bagi merekod maklumat perumahan. Antaranya berkaitan pemajuan perumahan yang ditetapkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966, Akta 118, iaitu pengeluaran lesen, kawalan dan pemantauan projek, penguatkuasaan serta pemilikan perumahan di bawah projek perumahan swasta. Sistem tersebut dijangka siap pada pertengahan tahun 2021. Mula menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Machang, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob. Seramai 435,994 pelajar sepatutnya mendaftar di Universiti Awam pada Oktober 2020. Daripada jumlah itu, seramai 111,009 pelajar iaitu 25.5% merupakan mahasiswa baharu, manakala baki adalah pelajar yang akan menyambung pengajian bagi semester berikutnya bagi sesi akademik 2020-2021. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, sehingga 24 November lalu, sejumlah 44,188 pelajar Universiti Awam masih berada di kampus bagi meneruskan pembelajaran. Setakat ini tidak ada kursus yang tertangguh kerana Universiti Awam telah membuat penjadualan semula kalender akademi masing-masing. Dan KPT juga memberi kelonggaran kepada 5 kategori pelajar berkeperluan sekiranya ada masalah dari segi tidak ada akses kepada internet dan segalanya untuk pulang ke kampus secara berperingkat. Ini bertujuan bagi memenuhi keperluan PDP untuk bidang pengajian yang berdepan kesukaran. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kangar Nur Amin Ahmad. Kategori berkenaan termasuklah pelajar pasca siswa Zahmud Penyelidikan Awam dan IPTS yang sedang menjalani pengajian, serta pelajar semester tahun akhir bagi pengajian di peringkat CJ Diploma dan Ijazah Sarjana Muda dan pelajar kemasukan baharu bagi sesi 2020-2021. Dalam pada itu, Universiti Awam diminta menyediakan perancangan jadual akademi rapi berdasarkan SOP Majlis Keselamatan Negara sekiranya berlaku situasi jadual makmal penuh.
Sehubungan itu, Universiti Awam dibenar untuk menawarkan semester pendek bagi pelajar untuk memenuhi keperluan khusus tersebut. Dalam usaha memastikan pelajar baru IPT tidak tercicir silibus, Kementerian Pengajian Tinggi melalui unit jaminan kualiti di IPT memantau secara dekat kualiti modul pembelajaran dalam talian. Ini termasuk keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP yang dijalankan. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Mansur Osman, kapasiti jalur lebar Malaysian Research and Education Network MyRAN di IPTA turut ditingkatkan hingga 10 GB per saat. Ia melibatkan peruntukan RM50 juta. Mengoptimumkan penggunaan platform seperti Open Educational Resources, Open Courseware, Massive Open Online Courses, Learning Management System, Big Blue Boost, Facebook Live, YouTube, Google Classroom, Google Meet, Zoom dan Microsoft Teams dengan izin untuk memastikan sesi pembelajaran dapat diteruskan secara maya dengan berkesan. Sebagai usaha untuk pastikan pelajar baru dapat mengikuti sepenuhnya silibus yang ditetapkan dalam jurusan masing-masing, UA akan senantiasa memantau pelaksanaan sesi PDP mereka secara dekat dan melakukan pembaharuan dari masa ke semasa. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit, Datuk Muhammad Nizar Zakaria. Kementerian juga telah memberi bantuan sumbangan pelan data dengan peruntukan berjumlah RM24 juta kepada 320,396 pelajar Universiti Awam. 225,784 pelajar menerima bantuan SIM kad, manakala 94,612 pelajar menerima bantuan berbentuk tunai bagi pembelian pelan data. Selain itu, bantuan pemilikan peranti dengan peruntukan RM13.4 juta turut diberikan dan memanfaatkan lebih 8,000 pelajar Universiti Awam. Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang menaik taraf dan memperbaiki kandungan 1,101 pusat internet komuniti PIK di seluruh negara. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata, projek boleh dipercepat sekiranya ada pihak berkuasa tempatan PBT memberi kelulusan segera. Yang drastiknya, Yang Berhormat, sebab ada perkataan drastik dalam soalan itu, mungkin bukan pada tindakan serta-merta tetapi pada tindakan dasar, iaitu menjadikan kesaling hubungan internet sebagai utiliti awam selepas air dan api. Kerana itu akan mempengaruhi kecepatan kelulusan membina contohnya menara di mana-mana kawasan. Kerana itu di bawah kuasa pihak berkuasa tempatan. Jadi kalaulah boleh dikatakan drastik, saya mungkin kata itu langkah dasar yang besar sebab itu boleh mempercepatkan soal pembinaan dan itu akan membantu dalam banyak hal. Datuk Saifuddin berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pasir Putih Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh. Pada masa sama, beliau memaklumkan 77 menara baharu akan dibina untuk perkhidmatan jalur lebar muda alih di negeri Kelantan. Daripada jumlah itu, 23 menara baharu akan dibina pada tahun 2020. Manakala 836 alat pemancar komunikasi sedia ada akan dinaik taraf kepada teknologi 4G dan 557 alat pemancar akan dinaik taraf tahun ini. Bagi jalur lebar talian tetap pula, 73,251 premis akan disediakan akses kepada perkhidmatan berkelajuan gigabit melalui rangkaian gentian optik dan 5,001 premis akan dilaksanakan tahun ini. Urus Harta Jamaah Sindang Berhad UJSB memperoleh pendapatan RM234 juta bagi tempoh kewangan berakhir 14 Disember 2018 hingga 31 Disember tahun lalu. Pendapatan diperoleh menerusi hasil dividen dan sewaan aset milik syarikat. Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Shah Abdullah memaklumkan jumlah pendapatan yang kecil tidak dapat menampung kerugian operasi. Ia antaranya berpunca daripada perekodan nilai kerugian nilai saksama ke atas instrumen equity sebanyak RM7.57 bilion dan kerugian rosok nilai sebanyak RM1.77 bilion.
Seterusnya, menyebabkan UJSB mencatatkan kerugian bersih sebanyak 9.95 bilion ringgit. Malaysia. Jumlah nilai saksama aset UJSB pula adalah sebanyak 10.33 bilion ringgit Malaysia berbanding jumlah liability sebanyak 20.29 bilion ringgit Malaysia. Keadaan ini sememangnya telah dijangka memandangkan aset-aset tabung haji yang telah dipindahkan kepada UJSB dibuat bukan pada nilai saksama iaitu 9.7 bilion ringgit Malaysia, sebaliknya pada book value nilai buku dengan premium 19.9 bilion ringgit Malaysia, menjadikan jurang lebihan liability berbanding aset yang terpaksa ditanggung oleh UJSB berjumlah 10.2 bilion ringgit Malaysia. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Aziz Abdul Rahim. Bagaimanapun, Shah berkata penyata kewangan UJSB telah disediakan berlandaskan going concern basis memandangkan syarikat tersebut telah menerima surat sokongan kewangan daripada Menteri Kewangan diperbadankan. Kerajaan menyediakan peruntukan 17.8 bilion ringgit secara berkala selama 10 tahun kepada UJSB. Sekaligus membolehkan UJSB membayar hutang kepada tabung haji. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli mempromosikan pokok merbau dan pokok-pokok warisan di dalam kempen penanaman 100 juta pokok yang akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Jelas Timbalan Menterinya Ali Biju, pihaknya telah melaksanakan pelbagai usaha dalam mempromosi pokok merbau sebagai pokok kebangsaan. Antara usaha-usaha yang telah diambil oleh kementerian untuk mempromosikan pokok merbau sebagai pokok kebangsaan adalah seperti berikut. Yang pertama, menanam pokok merbau dalam program-program penanaman pokok di lokasi strategik seperti di kampus Frame pada 18, 25 dan 26 Oktober 2020 dan 24 Julai 2020 di kawasan Parlimen pada 3 Disember 2019. Mempromosikan pokok merbau melalui temu ramah dengan media dan dari Ogos 2019 hingga Januari 2020 telah menghasilkan 12 karatan akhbar dalam media massa sebagai pelbagai bahasa dan 3 menghasilkan video pokok merbau pada 9 Disember 2019 untuk perkongsian umum. Pada masa sama, Ali memaklumkan Kementerian dan Jabatan Perhutanan Negeri telah menyedia, melaksana dan memantau pelaksanaan Catuan Tebangan Tahunan CTT mengikut negeri bagi setiap tempoh rancangan Malaysia dalam kawasan hutan pengeluaran dalam Hutan Simpanan Kekal HSK bertujuan mengawal aktiviti pembalakan. Berdasarkan rekod, jumlah CTT berkurangan bagi setiap rancangan Malaysia. Sehingga kini tiada negeri yang menjalankan aktiviti pembalakan melebihi kuota ditetapkan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Langat, Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Berita Parlimen berakhir di sini. Ingat, elak keluar jika tiada keperluan penting dan amalkan mengimbas kod QR Masjid Jasra di lokasi atau premis yang dituju. Assalamualaikum dan selamat malam.